Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Permai. Pada hari ini kita akan meneramah seorang ilmuwan di bumi Jordan ini yang mengambil jurusan perubatan, dan tahun ini beliau sudah mencapai setelah masuk ke tahun 6. Beliau nama beliau ialah Nik Abdul Hadi bin Nik Abdul Aziz. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut siapakah beliau, ayo kita bersama-sama untuk mengetahui sedikit latar belakang beliau. Kita beralih kepada Abang Nik Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Faiz. Jadi nama saya sebagaimana yang disebut oleh saudara Faiz tadi adalah Nik Abdul Hadi bin Abdul Aziz, tahun 6 perubatan. Dan sedikit latar belakang, saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tebing Tembah, kemudian mendapat pendidikan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang di Dungun Terengganu, dan kemudian di Intek, dan alhamdulillah di JAS Jordan ni, dan alhamdulillah sekarang dah berada di tahun akhir perubatan. Jadi itulah sedikit tentang diri saya. Oh, ya. Pertama sekali, bila kita bersatuan adalah menjadi satu fitnah besar lah kepada kita. Bila kita ketinggalan dalam pelajaran, benda ni akan dicakap-cakap, orang akan katakan dia hebat persatuan, tapi pelajaran dia tak ke mana kan. Jadi benda ni benda yang sangat kita perlu elakkan lah. Dan saya rasa dalam hal ni untuk diri saya sendiri, saya akan untuk menyeimbangkan antara persatuan dan pelajaran, saya akan bertanya 3 soalan pada diri saya sendiri. Okey, soalan pertama yang saya tanya pada diri saya ialah di manakah prioriti saya? Okey, lepas ni saya akan ulas satu-satu. Dan soalan kedua, bagaimana saya manage masa saya. Dan soalan yang ketiga ialah macam mana saya menilai kemampuan diri saya. Okey, soalan yang pertama yang saya tanya kepada diri saya ialah di mana prioriti saya. Okey, macam mana ni? Di mana prioriti saya kan? Maksudnya ialah kalau kita nak exam esok, contohnya, apa prioriti kita? Prioriti kita of course lah kena exam dulu kan. Okey, kalau saya memang saya tidak akan segan silu untuk menolak apa jua kerja yang datang kalau esok saya nak exam, sebab saya akan fokus betul-betul. Malahan kadang-kadang seminggu sebelum exam pun saya akan bagi prioriti kepada exam dulu. Sebab itu prioriti saya kan. Kan? Okey, soalan yang kedua ialah bagaimana kita manage masa kita kan. Okey, dalam setiap hari, kalau kita ada kerja persatuan sejam contohnya, biarlah ada juga masa untuk kita belajar kan. Kalau kita tak buat setiap hari pun macam tu, kita cuba buat selang-seli. Kalau hari ni kita buat persatuan, esok kita fokus belajar. Okey, lusa nak buat persatuan balik, lepas tu tulat belajar. Kita selang-seli. Selang-seli kan. Tapi yang penting kita pandai manage. Maksudnya tidak berpersatuan sampai last minute baru nak belajar kan. Berpersatuan tapi belajar tak ada masa. Kita tak nak macam tu. Sebab nak seimbang ya. Sebab saya rasa belajar ni pun sangat penting, sebab kita memang datang sini pun memang untuk belajar. So memang fokus kita ialah untuk belajar. Kita tak boleh lari pada kena belajar lah kan. Dan yang ketiga ialah macam mana saya menilai kemampuan diri saya kan. Okay, setiap orang dia kemampuan dia berbeza. Betul tak? Setiap orang. Contohnya ada orang baca sekali baru masuk. Ada orang baca 2 kali baru masuk. Ada orang baca 3 kali baru masuk. Ada orang tak boleh baca pun tak boleh baca pun masuk kan. Okey, kita tahap mana? Kita tahu level kita tahap mana kan. Kalau kita ni jenis yang baca sekali tak masuk lagi, baca 2 kali baru masuk, jadi kita letaklah kita perlu lebih, maksudnya startlah awal, jangan last minute. Maksudnya kita dah bersedia awal. Kalau datang kerja last minute pun, insya-Allah ilmu dah didada kan.
dan janganlah nak dibandingkan dengan orang yang yang tak baca pun masuk kan. Tak baca buat persatuan 24 jam tapi masuk exam 90 kan. Jadi setiap orang dia ada kemampuan diri dia. Saya rasa setiap orang berbeza dan yang penting sekali kita tahu kita ni level kita dekat mana. Jadi itulah bagaimana untuk kita seimbangkan antara kerja persatuan dan pelajaran. Terima kasih. Berdasarkan pemerhatian saya, pergi sembahyang kan, pergi sembahyang masjid. Saya rasa alhamdulillah ada pertambahan, tapi dari sudut nisbah ahli kita masih lagi kurang memuaskan lah. Sebab nak bandingkan dulu dengan sekarang memang jauh beza. Ahli kita dah berlipat ganda bertambah dengan mendadak, tapi dari sudut nisbahnya masih kurang memuaskan. Dan subuh tu lagilah kan. Tapi alhamdulillah solat lain tu ada. Dan nasihat saya lah kepada syabab, saya bukanlah alim sangat dalam sudut agama pun kan, tapi saya pernah dengar satu hadis yang mengatakan bahawa pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, insya-Allah akan mendapat perlindungan di perlindungan arasy Allah kan, di akhirat kelak. Kenapa dia cakap muda? Kenapa tak cakap orang tua? Kenapa kan? Kenapa? Sebab pemuda ni dia masih gagah lagi kan, nak berjalan pun, nak berlari pun, darah masih muda. Darah masih muda. So tak ada masalah bagi dia nak buat kan. Kalau dia cakap orang tua kesian kan. Sebab dah sakit urat lah contohnya kan. Tak larat. Dan ni untuk akhwat. Ni untuk akhwat. Akhwat kalau nak takdim syabab ataupun nak menerima takdim syabab, soalan yang first yang patut ditanya ialah syabab ni semayang ke tak? Syabab ni semayang dia okey ke tak? Bukannya syabab ni romantik ke tak? Ada duit ke tak? Macam tu kan? Dan kalau lah syabab tu alhamdulillah semayang dia okey, cukup 5 waktu dan pergi masjid dan insya-Allah lah, kena proceed dah kan? Jadi point saya bukanlah pasal takdim ni. Point saya ialah saya nak cakap syabab, walaupun kadang-kadang syabab ada yang nakal-nakal sikit kan, tapi kalau dia jaga semayang dia, selagi mana dia tak lakukan dosa besar, saya rasa dia masih lagi dikategorikan sebagai syabab yang baik lah, saya rasa. Sebab saya rasa orang yang jaga solat, insya-Allah potensi untuk jadi lebih baik tu tinggi lah. Sebab baru ni saya ada tengok video Syam bin Ghazi kan, semua tahu kan kisah Syam bin Ghazi kan. Jadi saya tertarik lah dengan apa yang dicerita, iaitulah dia cakap zaman jahil dia cakap memanglah dia solat dia tak menentu kan. Dia memang kalau nak solat, kalau tak nak solat dia tak solat, tapi banyaklah tak solat. Tapi dia cakap even dia dalam keadaan macam tu pun kadang-kadang kalau dia mari angin nak solat, dia macam rasa nak solat, dia solat kan. Dan dia cakap kemungkinan daripada solat dia yang sikit ni lah yang dia buat time dia jahil tu, kadang-kadang dia ada rasa nak solat, mungkin itulah yang menyelamatkan dia sekarang ni. Dia cakap mungkin itulah sebab tu Allah masih pandang dia untuk dia mendapat hidayah sekarang ni. So kita macam mana? Kita ni dah duduk kat sini, dah ada kefahaman. Semua dah ada kefahaman kan tentang solat dan solat masjid. Maksud kita dah tahu banyak kali dengan hadis yang Nabi cakap fadilat, dan Nabi marah sangat kan, nak bakar rumah sampai kan. Kan ramai orang, kita semua dah ada kefahaman. Jadi sepatutnya kita lebih lagi lah. Kan. Macam tu lah nasihat saya. Jangan lihat-lihat sangat lah pergi masjid kan. Mudah-mudahkan kaki tu. InsyaAllah. Itulah kata setengah ulama yang katakan ilmu tanpa amal sia-sia. Ya, ilmu tanpa tanpa kata amal Abang Hadi. Apa saya nampak ialah mahasiswa kita belum cukup proaktif. Maksudnya ialah kadang-kadang kita tengok orang yang bekerja adalah muka sama kan. Kalau lah dia ni target maksudnya sekali dia jadi biro persegaran kan. Sampai bila-bila dah orang target dia jadi biro persegaran kan. Sampai dia hampir grab pun ada. Sampai grab macam, tapi selalu menjadi target kan. Tengok muka sama kan jadi biro ni. Padahal ahli kita dah, saya rasa dah ramai sangat. Dan sepatutnya bekerja ni bukanlah menjadi satu lembakan pada seorang dua je. Patutnya semua orang dapat peluang untuk buat kerja kan.
Jadi kalau ikutnya masih kurang lah, masih kurang proaktif lah. Tak ramai nak volunteer. Tak ramai lagi sumbang. nak volunteer. Masih ramai yang nak duduk dekat zone selesa, nak duduk dalam bilik, nak main game, nak download movie bergiga-giga kan. Jadi saya rasa benda ni sangat merugikan. Kita sebagai mahasiswa, fatrah kita sebagai mahasiswa ni bukannya lama sangat. Dan masa ni lah kita nak keluar mencari, nak cari pengalaman, nak cari ilmu, nak cari apa lagi, nak cari kemahiran kan. Keluar mencari. Tugas kita mahasiswa keluar mencari kan. Supaya masih sempat. Sementara masih sempat, supaya kita nanti dah tu bila dah kahwin, dah kerja semua, bila dah tu masa tu kita dah boleh tersenyum sebab kita dah tak menyesal. Ah. Kan? Sebab kita menggunakan zaman remaja kita dengan baiknya kan. Jadi janganlah duduk senyap, tak nak jadi pasif je. Maksudnya tak nak buat apa-apa kan. Pergi belajar tak apa lagi. Ni time tak belajar pun duduk main game, duduk tengok movie apa semua kan. Sepatutnya kita keluar lah kan, tawarkan diri. Memanglah kadang-kadang bila kita minta tolong, cuba jadi biro persegaran. Oh sorry lah, aku masak nasi selalu hangit kan. Memang kan, masak nasi selalu hangit, tak nak buat, banyak alasan kan. Kita tak nak mencuba kan, tak nak mencuba. Walaupun saya sendiri, saya banyak menyesal. Saya dah tahun 6 dah, saya banyak menyesal lah. Sebab saya rasa saya banyak juga menghabiskan masa. Saya tengok senior-senior saya dulu, memang dia orang banyak mencari lah benda-benda luar ni kan. Kalau masuk bilik dia orang, kadang-kadang buku medik berselang-seli dengan buku agama kan. Hebat tak hebat kan. Tanya pasal agama tahu, yang ni pula cakap Arab, memang sampai orang Arab sendiri puji kan. Saya dah tahun 6, doktor tanya tahqiq Arabi, saya jawab syuai-syuai. Daripada tahun 1 sampai tahun 6 syuai-syuai kan. Maksudnya patutnya jawab tahqiq Arabi, akid adalah tahqiq Arabi kan. Patutnya dengan yakin kan. Sebab okey, kita dah tahun 6, dah boleh cakap. Tapi yang tu lah, maksudnya saya banyak lagi menyesal. Tapi anda semua yang sepatutnya ada banyak lagi peluang, jangan masih ada banyak lagi peluang, cubalah mencari kan. Cuba mencari. Dan saya juga kagum lah, ada setengah junior saya tengok kadang hari Jumaat Sabtu pun pergi amal sebab nak mencari kan, nak mencari ilmu. Contohnya nak belajar qiraat, kelas lelaki semua kan. Walaupun waktu 5 hari ni dah penat dah dengan kelas kan kat jamiah. Tapi hari cuti pun pergi lagi. Sebab dia dah hargakan ilmu, kemahiran apa semua. So kita semua ni maksudnya carilah, maksudnya keluarlah mencari. Sekali ada tenaga, masa. Selagi ada masa, selagi lapang sebelum sibuk kan. Kan. Dan jangan takut nak mencuba, jangan takut alah aku tak reti nak jadi SU lah, aku tak reti nak tulis surat. Tak apa, jangan takut untuk mencuba. Kita mencuba untuk gagal, tapi kita jangan gagal untuk mencuba. Daripada apa yang kita bincang tadi, alhamdulillah soalan-soalan yang diajukan adalah saya rasa sangat matang dan sangat membuka minda lah. Dan inilah sepatutnya respon yang kita perlu dapat daripada ahli pemain kita kan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan ialah, saya nak supaya ahli pemain ni cubalah jadi proaktif kan. Cubalah keluar mencari ilmu, kemahiran dan pengalaman. Dan juga saya nak supaya saya seru supaya semua ahli pemain kita semua bersatu padu, jangan berpecah kan. Dengan masa yang ada ni, marilah kita sama-sama hargai. Dan kepada syabab tadi cakap jagalah solat, dan saya tambah sikit lah sebab akhwat tak ada lagi. Jadi kepada akhwat, saya rasa akhwat jagalah diri elok-elok. Okey, jagalah pakaian, aurat semua. Nak berfashion tidak salah saya rasa, tapi jagalah batas-batas dan jaga aurat. Kerana apa? Kerana diri anda sangat berharga. Saya iklan tak? Kerana diri anda sangat berharga, jadi jagalah diri anda. Jadi itu saja saya rasa kesimpulan penting yang saya cuba buat, yang saya boleh buat. Okay, insyaAllah. Dan harapan saya ialah semua ahli pemain cubalah buka minda, cuba buka mata, cuba buka hati kan. Cuba muhasabah balik apa kurang kita sekarang ni kan, dan cubalah berubah pada yang lebih baik.
InsyaAllah. Demi untuk diri kita sendiri dan untuk persatuan kita pemain ini. Kan? InsyaAllah. Betul. Sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita berakhir, saya ingin lontarkan kepada ahli permai serangkap pantun yang baru saya reka tadi. Yang bunyinya begini. Dua kucing Hidayat Hasni, mana nak sama si kucing Fatimah. Macam kenal kan? Ya. Semoga permai paksi komuniti, ahli hebat gemilang Sasia. Hasan melaporkan daripada TV Permai.